Faris, Al-Fadil Faris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita sambung kitab tasawuf dah. Malam ni baru kali kedua. Itu terlupa tadi tu. Terlupa hari ni jadual apa tasawuf malam ni. Syed Fadli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita boleh mula tuan-puan slow-slow kita mula sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita. Kita dah ada tu Fadil Usama pun dah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita slow-slow sambil-sambil kita menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi kita diberi peluang, kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berada dalam majlis ataupun program secara online kita bagi menyambung pengajian kitab tasawuf kita. InsyaAllah malam ni kita akan sambung muqaddimah penulis. Kita baru kali kedua, malam ni kali kedua. Jadi malam yang pertama dulu ataupun minggu lepas kita dah baca separuh ataupun kita dah habiskan dia panggil 3 muqaddimah intro kitab. Jadi kitab kita ini dia ada 2 muqaddimah. Satunya muqaddimah penulis, yang keduanya ialah muqaddimah ilmu tasawuf. Jadi kita baca muqaddimah penulis. Jadi kita akan sambung pada malam ni amma ba'dun. Kita akan sambung amma ba'd. Jadi kita dah baca 3 ataupun kita panggil 3 gaya bahasa yang digunakan oleh para ulama sebagai muqaddimah penulis ataupun muqaddimah penulisan. Di dalam mana-mana penulisan, jadi muqaddimah inilah yang akan digunakan oleh para ulama, dan juga muqaddimah ini juga digunakan di dalam khutbah, iaitu 3 muqaddimah yang telah kita bincang pada minggu lepas. Yang pertamanya bismillahirrahmanirrahim, yang keduanya alhamdulillah, dan ketiganya ialah wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Baik, itu dipanggil 3 muqaddimah yang digunakan oleh para ulama kita sebagai ikutan ataupun qudwah para nabi dan juga para ulama. Baik, kita sambung pada malam ni amma ba'dun. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, amma ba'dun, adapun selepas daripada itu, iaitu amma ba'dun pun kita dah biasa tuan-puan, kita dah tahu. Ini gaya bahasa yang menunjukkan kepada apa? Amma ba'du ni kepada dia panggil perpindahan daripada 3 intro awal itu kepada isi kitab ataupun isi penulisan. Jadi dipisahkan oleh kalimah amma ba'dun. Jadi amma ba'dun ni pemisah di antara 3 pendahuluan dengan permulaan penulisan. Itu dia panggil amma ba'dun. Dia panggil kalimatun yuta'atta biha lil iradah intiqal ilal intiqal. Jadi kalimah amma ba'dun ini digunakan sebagai apa? Digunakan sebagai ataupun tujuan untuk berpindah
kepada berpindah daripada gaya bahasa sebelum daripada ini kepada gaya bahasa yang seterusnya. Itu dia panggil amma ba'dun. Adapun selepas daripada itu, jadi selepas daripada aku ucap bismillahirrahmanirrahim, selepas daripada aku ucap alhamdulillahirabbil alamin, dan selepas daripada aku ucap wassalatu wassalam, itu dipanggil amma ba'dun. Adapun selepas daripada itu, kena tahu selepas apa. Selepas dia ucap bismillah, selepas dia ucap alhamdulillah, dan selepas dia ucap wassalatu wassalam, apa poin yang dia nak cerita, maka di cross ataupun dimasukkan dengan lafaz amma ba'dun. Kita daripada kecil biasa dengar amma ba'dun ni, biasa kecil, daripada kecil lagi kita dengar. Kat mana tuan-puan? Iaitu khutbah hari Jumaat. Tapi tak tahu apa. Tapi kita biasa dengar amma ba'dun. Selepas tu khatib baca bismillahirrahmanirrahim, lepas tu khatib baca alhamdulillah, alhamdulillahil qail, habis wassalatu wassalam, habis semua. Kemudian dia baca ayat Quran, kemudian dia baca amma ba'dun. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi kita biasa dengar amma ba'dun. Tapi fungsi dia, atau peranan dia kita tak tahu. Maksudnya sebelum daripada ni lah. Jadi kita ni dah tahu semua dah. Itu dia punya amma ba'dun. Baik, maka selepas daripada itu, maka ini sebuah kitab. Dia mulakan poin ataupun dia mulakan dengan menyatakan tujuan penulisan dia. Selepas daripada amma ba'dun, maka ini sebuah kitab yang kecil. Yang kecil ni sebuah jirim kitab, ni sebuah diri kitab tak besar. Dia kata kitab dia ni kitab kecil. Pada permulaan ilmu tasawuf. Ini kitab yang kecil, yang tak besar, nisbah permulaan ilmu tasawuf. Hamba himpun akan kitab yang kecil ini. Hamba ni merujuk pada penulis lah, dia menggunakan gelaran hamba. Dia tak guna saya, dia guna hamba. Saya ni bahasa selepas daripada hamba lah, bahasa moden saya. Jadi saya dengan hamba sama tuan-puan. Kalau orang tanya kita hamba dengan saya tu apa? Sama saja. Jangan kita kata oh dia beza, hamba, saya ni saya lah. Hamba ni gelaran merujuk kepada diri kita. Jadi ada pun satu lagi status hamba tu, itu kategori manusia yang berstatus hamba, dia tak merdeka. Itu hamba manusia. Jadi manusia ni ada dua tuan-puan status. Pertama status yang hur, dia panggil merdeka macam kita. Manusia satu lagi dinamakan status dia panggil dia panggil hamba. Dia panggil raqiq ataupun hamba. Jadi hamba ini status manusia. Satu lagi manusia berstatus merdeka seperti kita. Adapun satu lagi, hamba ini merujuk kepada gelaran diri kita. Kita nak menggelarkan diri kita ini, aku ni, siapa aku ni? Nak menggelarkan, tak nak guna aku, maka dia akan guna hamba. Hamba apa? Hamba Tuhan. Hamba Allah Ta'ala. Satu lagi tu hamba Tuhan. Status manusia yang belum merdeka, hamba. Dia hamba apa? Dia hamba kepada Tuhan dia. Jadi dia ini berada di bawah milik Tuhan. Dia tak merdeka, dia tak bebas. Dia tak boleh bebas. Kenapa? Kerana dia berada di bawah kekuasaan Tuhan dia. Dia nak buat kerja pun kena ikut arahan Tuhan, nak pergi mana pun kena minta Tuhan dia, sebab di bawah kekuasaan Tuhan. Adapun kita yang merdeka ni, maka kita gelarkan diri kita ini hamba apa? Hamba Tuhan kita. Itu saya tuan-puan, hamba. Jadi bahasa moden dia guna saya. Kenapa saya tuan-puan? Berasal daripada satu lagi istilah hamba. Dia ada dua istilah bahasa Jawi, bahasa Melayu. Pertamanya hamba, yang kedua kita panggil sahaya. Jadi dua nama ini tuan-puan merujuk kepada apa? Merujuk kepada gelaran kita. Jadi hamba, satu lagi sahaya. Dua-dua ni sama. Jadi terjemahan daripada apa? Sahaya dan hamba ini, bahasa Melayu diterjemah daripada bahasa Arab raqib.
Baik, settle tuan-puan. Jadi bahasa moden tuan-puan, dimodernkan, dia naik, dia jadi hilan hamba, dia jadi apa? Dia jadi saya. Tak ada dah sahaya tu panjang. Jadi modernkan, jadi pendek, dipendekkan jadi saya. Nah, itu dia punya konteks ataupun dia punya konsep pengembangan dan pengurangan bahasa. Jadi dalam ilmu linguistik, tuan-puan, ilmu bahasa ini, semakin hari bahasa kita, bahasa di dunia ini, tuan-puan, dia akan semakin hari semakin pupus bahasa dia. Di sebelum pupus tu dia mengalami pengurangan. Maksud pengurangan ni, dia akan jadi daripada panjang dia akan jadi pendek. Tengok bahasa Melayu kita, tuan-puan, apabila dia jadi dialek negeri, dia akan jadi pendek. Pergi, orang Kelantannya gi je. Orang Kedah kata pi. Orang Kedah ambil pi depan, orang Kelantan ambil gi. Jadi tengah-tengah dia buat. Itu kenapa jadi macam tu? Itu proses bahasa ini, pengembangan, dan dia panggil pengembangan bahasa, dan juga orang panggil proses dia panggil apa? Pengucupan dia ilmu falak. Dia panggil hilannya bahasa. Baik, settle. Jadi sahaya itu kita tukar, dimodernkan, dipanggil saya. Jadi orang standard dipanggil saya, tapi orang Kelantan dia masih kekal. Orang Kelantan dia masih kekal dengan hamba. Yang orang tua lah, generasi baru tak guna dah, tuan-puan, tak ada dah. Generasi baru dia tak ada guna hamba dah. Dia akan cakap saya ataupun dia cakap kita. Itu generasi baru, tidak ada dah. Saya dulu zaman kecil-kecil memang kami digunakan dan keluarga, mak parent saya ajar hamba. Sebab tu saya bercakap dengan parent, saya tak cakap saya akan guna hamba. Saya guna hamba. Kenapa? Kerana memang diajar oleh daripada kecil lagi, diajar oleh orang tua, menggelarkan diri dengan orang tua, menggelarkan hamba. Sebab tu kita tak guna saya, kita tak guna kita. Biasa tu hamba. Iaitu hamba tu merujuk diri dia, diri penulis, yakni Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib. Hamba himpun dia akan kitab yang kecil ini kerana, ni tujuan, kenapa dia himpun? Kenapa dia himpun? Tujuan dia panggil kerana ni al-illatul ba'isah. Illatul ba'isah ni tujuan. Sebab dia mengumpulkan ataupun dia menghimpunkan, dia mengarang kitab. Kenapa? Kerana sebagai peringatan bagi hamba sendiri. Dia kata peringatan bagi hamba lah, bagi diri dia sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Jadi satunya kenapa dia tujuan dia menghimpun ataupun mengumpul ataupun mengarang kitab asas tasawuf ini, kata penulis ini, kata tuan guru ini, tujuan dia sebagai peringatan untuk diri dia. Apabila dia menulis, dia boleh panggil apa, tuan-puan, dia boleh refresh balik ilmu dia dan boleh jadikan sebagai motivasi untuk dia beramal. Tadi sebagai peringatan untuk diri dia dan juga peringatan sekalian saudara yang mana? Yang baru belajar, saudara yang baru nak berkecimpung di dalam bidang tasawuf. Baharu ini nisbah mubtadi dalam bidang tasawuf. Walaupun dia alim dalam bidang lain, walaupun dia orang yang spesialis dalam bidang lain, dia pakar dalam bidang lain, tetapi dalam bidang tasawuf dia masih baru. Apabila baru, maka kitab dia inilah yang sesuai untuk dijadikan modul awal sebelum kita cover atau sebelum study kitab-kitab yang lain. Sebelum kita baca kitab-kitab pertengahan, sebelum kita baca Hidayatul Salikin, sebelum kita baca Sayrus Salikin, sebelum kita baca Bidayatul Hidayah, sebelum kita baca kitab Qatrul Ghaithiyah, dan banyak kitab-kitab tasawuf peringkat pertengahan yang lain. Jadi inilah dia asas untuk kita baca, untuk kita khatam sebelum kita naik ke level pertengahan. Dan juga baik, settle itu tujuan. Dia dah cerita tujuan dia mengarang kitab dia ini sebagai peringatan kepada diri dia dan juga peringatan kepada saudara yang baru nak belajar dalam bidang tasawuf. Jadi kita ni walaupun dah lama, kadang-kadang dah khatam kitab ni, tapi masih lagi duulan itu sebagai peringatan, tuan-puan.
Walaupun kita dah khatam kitab asas, dah khatam kitab penawar bagi hati, dah khatam kitab Sirrus Salikin, dah khatam kitab Bidayatul Hidayah, khatam kitab mana lagi, Qatrul Ghaithiyah. Tapi masih lagi ulan dan ulan penawar bagi hati. Kenapa? Sebagai peringatan kepada kita nak refresh balik, nak recall balik supaya sentiasa ilmu itu sentiasa hidup dan subur dalam minda kita. Supaya apabila berlaku situasi yang perlukan kepada ilmu tasawuf, maka ilmu inilah akan menyedarkan kita. Ilmu inilah akan memandu kita. Ilmu inilah akan menyuluh sebelum kita action. Sebelum kita bertindak, maka kita dipantau, disuluh, difilter oleh ilmu tasawuf. Itu penting. Sebab tu ulama ni dia tuan-puan, dia punya habit dia, dia panggil gaya hidup dia. Kebiasaannya benda-benda asal ini akan dijadikan sebagai pengulangan. Orang panggil wirid. Ini istilah dalam kitab, dia panggil wirid, ulangan. Dia akan ulan benda-benda yang basic ini. Kenapa? Kerana benda ini akan memberi pengaruh yang sangat besar dalam tindakan dia, dalam kehidupan dia. Walaupun nampak basic, tapi sebenarnya yang basic inilah yang memberi kesan yang besar dalam kehidupan dia. Kadang-kadang kita hari ni tuan-puan, nampak basic kita pandang tak cakna, kita pandang Allah, kitab kecil takkan nak belajar, kita dah khatam banyak kitab dah. Kita masih lagi takabur dan hati kita. Sebab tu kita nak belajar ini tuan-puan, nak buang takabur. Apabila ulama ni dia tidak ada takabur dan hati dia, sebab tu dia boleh duduk bersila di dalam majlis guru-guru lain baca. Dia dah guru besar. Dia dah ulama yang besar, tapi dia dulu boleh duduk bersela, boleh bawa kitab, berada di dalam majlis guru lain. Walaupun guru yang baca di hadapan dia itulah lebih rendah, lebih muda daripada dia, lebih rendah ilmu daripada dia, tapi oleh kerana bersih hati dia, dia tidak ada perasaan takabur, tidak ada perasaan ego diri, tidak ada rasa dia ni lebih, tak perlu aku belajar, tidak. Inilah kehebatan para ulama yang kita nak belajar ni tuan-puan. Mudah-mudahan kita akan ada kekuatan untuk membuang segala penyakit itu. Kita hari ni kebanyakan ego tu yang menghalang kita daripada dapat ilmu, dan ego kita, takabur kita yang akan memberi kesan kepada amalan kita. Baik. Jadi baru belajar, orang yang baru belajar jangan terkejut tuan-puan. Baru belajar ni maksudnya orang yang baru berjinak-jinak dan berkecimpung dalam bidang tasawuf. Baru-baru nak khatam ataupun dah khatam dah tapi tak berapa clear lagi, ulang lagi, tak berapa clear ulang lagi. Walaupun orang dah clear pun dia ada ulang. Itu dia punya amalan dia, habit dia dengan Allah. Habit dia di dalam amalan kitab. Dan yang kedua tuan-puan, dia nak jelas yang kedua apa dia? Yang kedua ini, dan hamba namakan. Dia nak cerita apa nama kitab dia ni mudah nak panggil. Nanti orang belajar, orang tanya kita, baca kitab online malam Khamis tu baca kitab apa? Dia kata duk tahunya tasawuf lah, tapi tak tahu kitab apa. Tak lupa nama. Jadi kita biasa-biasakan dengan nama kitab tasawuf. Dan hamba namakan akan kitab yang kecil ini, nama tu dengan penawar bagi hati. Nama kitab dia ni penawar bagi hati. Yang kita pegang ni, kitab. Nama tak nampak lah, tulis baru nampak. Yang nampak, yang boleh baca ni sebab tulis. Kalau tak tulis, tak nampak. Iaitu nama. Nama ni benda yang bukan wujudi. Benda yang bukan wujudi. Benda yang hanya amrun iktibar, boleh faham. Tak nampaklah dia benda yang tidak ada. Tulis, baru nampak tulisan. Bukan nampak nama, nampak tulisan. Padam tidak adalah. Apa nama dia ni? Nama kitab ni mudah kita nak panggil penawar bagi hati. Jadi penawar bagi hati ni simbolik kepada apa? Simbolik kepada dia nak jelaskan kitab dia ni, ilmu yang dia akan kumpulkan dalam kitab dia ini, ilmu yang dia akan kumpulkan dalam kitab dia ini, ilmu apa dia? Ilmu yang boleh diserupakan ataupun ilmu yang boleh dimisalkan seperti penawar untuk apa? Untuk merawat hati yang sakit. Jadi kalaulah hati kita sakit, hati kita penuh dengan kotoran maknawi, kotoran yang tak nampak dilihat dengan panca indera, iaitu apa dia kotoran maknawi ni?
ataupun kita panggil hati yang sakit ni, iaitu hati yang penuh dengan penyakit yang tercela di sisi Allah. Ada penyakit takabur, ada penyakit gila kepada dunia, ada penyakit gila kepada jawatan, ada penyakit gila nak orang puji, ada penyakit ujub. Semua penyakit ini penyakit yang tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang haram kita layan dia. Maksudnya haram kita duk layan penyakit yang diharamkan oleh Allah. Kenapa dia duk layan? Apabila ada hasad, dia duk layan hasad, dia dengki pada orang, dia duk layan dengki tu. Kenapa? Kerana dia tak faham. Dia tak tahu dengki tu haram. Yang diwajibkan dia kena buang. Maksud buang ni kena lawan. Jadi ilmu nak lawan penyakit-penyakit ini dikumpulkan oleh Tuan Guru kita dalam kitab dia ini, yang nama dia Penawar Bagi Hati. Sebab itulah kitab dia ni dia panggil penawar. Penawar ni simbolik kepada apa? Simbolik kepada ilmu yang dihimpunkan di dalam kitab ini seperti penawar. Bukan penawar betul dah. Hanya ilmu itu seperti penawar untuk apa? Untuk merawat hati yang hati yang sakit. Tu. Baik. Jadi kena ngaji kitab tasawuf ni, kitab khatam kitab ni, barulah dia tahu. Gila kepada pangkat, gila kepada jawatan, gila kepada orang lain. Gila nak orang puji dia. Nak orang puji dia. Semua ini dipanggil penyakit yang mesti dibersihkan. Baik, settle tuan-tuan. Pada menerangkan tujuan apa dia karam kitab dia ni, ilmu yang dia nak himpun ni, tujuan apa? Dia panggil ilmu tasawuf lah, mudah kita namakan ilmu tasawuf. Jadi ilmu yang dia nak kumpul dalam kitab dia ni ialah ilmu tasawuf. Umumnya kategori ilmu tu ilmu tasawuf. Nama kitab dia Penawar Bagi Hati. Jadi tujuan apa dia nak kumpul ilmu tasawuf ni? Dia nak himpunkan ilmu tasawuf. Dia nak tulis ilmu tasawuf. Tujuan dia apa? Pada tu dia panggil fi ta'liliyah. Pada ni tujuan. Pada menerangkan. Yang ni tujuan untuk menerangkan barang yang, perkara yang wajib dibersihkan daripada hati. Jadi tujuan ilmu kita nak belajar ni tumpuan dalam kitab dia ni, tujuan apa? Tujuan dia nak terang kepada kita, nak tolong. Ni peranan dan jasa ulama sangat besar tu. Panam tak mampu dibalas. Hanya kita mampu berdoa. Allah berikan kepada para ulama kita, penulis kita, tuan guru kita ini, Allah berikan syurga untuk mereka. Allah balas kebaikan kepada mereka. Itu saja, jasa mereka sangat besar kepada kita. Ni mana dia? Dia tolong menerangkan barang, perkara yang wajib dibersihkan. Perkara tu kena pada apa tu? Kena pada penyakit. Dia akan terangkan penyakit yang wajib dibersihkan. Makna bersih ni jangan layan. Semua orang ada penyakit ni tuan-puan. Penyakit 10 yang kita akan belajar ni tuan-puan. Penyakit yang 10 penyakit yang ada dalam hati kita. Dia secara nature. Beranak-beranak tu ada selalu dah. Bukan belajar di mana-mana. Takabur ni dia ada dalam diri kita. Takabur ni tak perlu kita masuk tadika. Anak kita tak masuk tadika, dia dah takabur dah. Dia dah ada dah perasaan diri dia dalam diri dia nak tunjuk kepada orang. Nak tunjuk kepada orang, dengki kepada abang, dengki kepada adik. Dengki ni dia belum masuk tadika, dengki dah. Dia tak mengaji dengan guru-guru mana. Jangan tumpuan kata, anak aku ni sebab apalah dengki sangat ni. Sebab apalah anak aku ni takabur sangat ni. Dia belajar di sekolah ke? Dia belajar dengan kawan-kawan ke? Tak. Dia tak belajar dengan siapa-siapa. Dia tak belajar di tadika. Tapi tumpuan, dia secara semula jadi Allah Ta'ala buat. Sebab itu apabila balik saja menjadi kewajipan kata setiap mukallaf untuk apa? Untuk hilangkan, untuk lawan. Nak lawan segala penyakit yang diharamkan oleh Allah Ta'ala yang bersaram dalam hati kita. Tak ada siapa pun tahu bahawa penuh penyakit dalam hati kita. Melainkan Allah Ta'ala saja tahu. Diri dia terkadang tak ada ilmu, dia tak tahu. Sebab tu dia tak lawan.
Sebab tu penting sangat ilmu tasawuf ni tuan-puan. Jangan belajar ilmu akidah saja, jangan belajar ilmu fiqh saja, kena lengkap dengan ilmu tasawuf. Sempurna seseorang individu yang berkualiti. Kalau belajar akidah dia kenal Tuhan tapi takabur penuh dalam diri dia. Kalau belajar fiqh, ya dia tata cara dia cantik, ibadat dia semak, ibadat dia rajin buat ibadat, tetapi penyakit hati dia penuh. Riya ada. Nak tunjuk ibadat dia, nak tunjuk kepada orang. Sebab apa? Sebab dia tidak ada ilmu tasawuf, menyebabkan dia tak tahu pun penyakit. Dia tak boleh scan diri dia. Dia tak tahu apa simptom penyakit yang bernama ujub, yang benih ujub ada dalam diri dia. Tak tahu simptom, tak boleh scan. Dia tak boleh scan diri dia ini simptom takabur. Ya, kita panggil ego. Apa ego, egois dalam diri kita? Dia panggil takabur. Kita akan belajar semua tuan-puan. Apa makna ego, apa makna hasad, apa makna ujub, semua kita akan belajar insya-Allah satu persatu. Ini penyakit yang berbahaya, lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Jadi aku nak terangkan perkara tu kena pada penyakit. Aku nak terangkan sifat yang wajib dibersihkan. Jadi sifat hati ataupun dipanggil penyakit hati yang wajib dibersihkan daripada hati. Dan bukan bersih saja, ada lagi kewajipan. Kena tahu lagi. Apa dia? Dan dihiasi dengan barang yang dengan ilmu yang wajib itu akan segala hati. Ini ilmu hak wajib mana? Tadi wajib buan, yang ini 10 sifat yang wajib kena buan dalam hati. Yang ni pula, dan dihiasi dengan sifat yang terpuji. Wajib kita kena beramal, kena latih diri kita supaya bersifat dengan sifat yang terpuji di sisi Allah Ta'ala. Dan dihiasi dengan sifat terpuji ini akan segala hati. Jadi hati kita ni, kita bersih daripada kotoran, dan kita bersih daripada kotoran, kemudian kita pakaikan, kita hias dia. Pakaian apa? Pakaian sifat terpuji. Yang kita akan belajar ada 10 sifat terpuji. Amarah kita buan, kita masukkan sabar. Panah baran kita lawan, kita akan masuk sabar. Kita akan masuk sabar. Jadi benda-benda yang kita buang, benda hak kotor, kita bersihkan dengan dia, hias dia dengan apa tuan-puan? Hiaskan dia dengan 10 sifat yang sifat yang terpuji. Dan hamba sebut di dalamnya. Baik, cerita. Jadi kesimpulannya tuan-puan, kita akan sebut sekali lagi dalam mukaddimah. Dia akan sebut prinsip ilmu tasawuf. Kita akan bertemu dengan tujuan kita belajar ilmu tasawuf. Baru kita jelas nampak apa tujuan aku belajar ilmu penawar bagi hati ni. Jelas. Kita belajar ilmu tasawuf, tujuan dia untuk apa? Untuk membersihkan. Untuk membersihkan hati daripada segala sifat yang tercela, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada 10 sifat yang kita akan sebut akan datang. 10 tu nanti kita akan sebut akan datang. Dan menghiasi kita bersih, dan sambung lagi, dan menghiasi hati kita dengan sifat terpuji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Tujuan asah. Supaya apa? Supaya hati kita ini sentiasa kita ingat kepada Allah. Jadi tujuan akhir tu, supaya tu dia panggil tujuan akhir. Kita akan belajar dari prinsip ilmu tasawuf, dia panggil target akhir, iaitu natijah ilmu tasawuf. Kenapa? Apa manfaat kita nak belajar ilmu tasawuf? Manfaat akhirnya supaya kita sentiasa ingat kepada Allah. Itu dia panggil ilmu tasawuf. Ingat kepada Allah ni setiap masa ni, nak ingat kepada Allah setiap masa, kena belajar ilmu tasawuf. Kalau tidak, kita belajar fiqh saja, menyebabkan kita hanya ingat ketika mana kita solat. Kita tak solat, kita lupa kepada Allah. Lepas keluar saja sembahyang, kita akan lupa kepada Allah. Kenapa? Kerana dia
belum mencapai level ingat yang sebenar. Nak ingat yang sebenar, kena komplit 3 dasar ilmu ini. Barulah dia komplit, barulah dia jadi seorang insan yang sempurna dan berkualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia tu puan. Settle, kita akan ulang balik tujuan ni. Sebab tujuan ni penting. Tujuan belajar ilmu tasawuf untuk membersihkan hati daripada segala sifat yang tercela dan menghiasi hati dengan sifat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah asas dalam tasawuf. Kita akan belajar juga tuan, proses dia panggil. Saya akan sebut akan datang proses. Apabila kita tahu tujuan, maka prosesnya nak buat apa? Apa proses tindakan yang kita nak buat? Tindakan yang kita nak buat itu dipanggil proses untuk capai target akhir. Jadi kata ulama tuan, ulama menyatakan at-takhalli qabla at-tahalli. Ini asas dari ilmu tasawuf. At-takhalli, membersihkan hati daripada segala sifat tercela. Buang dulu. Dia kena buang dulu sifat, kena lawan dulu sifat tercela, baru kita boleh masukkan sifat apa? Masukkan sifat terpuji. Kena lawan dulu amarah, baru boleh masuk sabar. Kalau tak tahu resepi nak lawan amarah, maka tak boleh kita nak bersifat dengan sabar. Sabar dia bukan boleh buat-buat. Kita akan belajar apa makna sabar. Jadi itu dia panggil apa tuan? Dia panggil tujuan belajar ilmu tasawuf. Jadi ulama menyatakan asas. Asas ini kita akan sebut sekali lagi, dipanggil proses. Dalam prinsip ilmu tasawuf kita akan sebut satu persatu proses ini. Iaitu pertamanya takhalli, yang keduanya tahalli, yang ketiganya tajalli. Tajalli itu dipanggil manfaat. Ini proses yang kena ikut flow. Bahasa moden dipanggil flow. Tak ikut flow ni memang orang panggil buat-buat dalam ilmu tasawuf. Dia kena takhalli dulu, yang kedua tahalli, barulah tajalli. Tajalli anugerah. Kita tak perlu buat tajalli. Tajalli anugerah Allah campak kepada kita. Campak kepada kita apa? Kepada kita perasaan. Barulah ada perasaan apabila Allah tajalli. Itu maqam syuhud dan sebagainya. Kita akan dalam kitab ni tak sebutlah. Kita akan sebut secara tak langsung saja. Jadi sebab tu ulama kata asas dalam ilmu tasawuf, dia kata apa? At-takhalli qabla at-tahalli. Takhalli itu membersihkan segala sifat daripada penyakit hati, dan juga menghiasi dengan sifat yang terpuji. Supaya apa? Supaya sentiasa ingat kepada Allah. Apabila ingat kepada Allah itu dia panggil tajalli. Baik, settle tuan-tuan. Kita terus kepada last sekali. Dan hamba sebut di dalamnya, di dalam kitab ini. Hamba sebut di dalamnya, di dalam kitab ini ni, akan satu pendahuluan dan 3 kitab. Satu pendahuluan mana? Sedangkan dia ada 2 pendahuluan. Pendahuluan 2 ni, satu pendahuluan penulis, dia tak sebut. Pendahuluan ilmu tasawuf. Ni kita akan baca muka surat sebelah ni, iaitu dipanggil pendahuluan muka surat 4. Itu pendahuluan ilmu tasawuf. Itu satu maksud dia. Satu pendahuluan, yang ni pendahuluan ilmu tasawuf, dan 3 kitab. 3 kitab lain ni yang dia silibuskan dalam dalam kitab kita ni, ada 3 kitab besar. Ataupun dalam bahasa kita hari ni dipanggil 3 tajuk besar. Kitab pertama apa? Dia akan menceritakan bagaimana cara untuk membersihkan anggota zahir yang 7. Kita akan belajar cara nak jaga 7 anggota zahir dulu. Dia akan masuk, dia masuk apa? Dia panggil tasawuf zahir. Campur plus dengan fiqh. Kita akan belajar cara nak bersih, nak jaga 7 anggota zahir daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kalaulah 7 anggota zahir tak boleh jaga lagi tuan-puan, lagu mana nak bersih hati? Lagu mana dia nak ingat kepada Allah, nak capai target tajalli? Lagu mana dia nak ingat kepada Allah setiap desik dan saat? Sebab asah dia skip, asah dia tak ikut. Jadi kena lepas dulu asas, iaitu tajuk pertama ataupun kitab pertama, musannif pengarang kitab ini akan menerangkan cara untuk
menjaga 7 anggota zahir. Jaga daripada apa? Jaga daripada melakukan perkara yang diharamkan, sama ada makruh, sama ada haram ataupun makruh. Dan kita yang kedua menyatakan 10 sifat mazmumah. 10 sifat mazmumah yang kita nak takhalli, yang kita nak bersihkan daripada hati kita. Kena kenal. Kena tahu apa dia takabur, kena tahu apa dia dengki, kena tahu apa dia sabar, apa dia amarah, kena tahu apa dia ujub, kena tahu apa dia riak, sebab kita nak buat. Kalau tak kenal, tak akan boleh buat. Dan kitab yang ketiga, dia akan menyatakan 10 sifat mahmudah yang kita nak hiaskan, nak jadikan pakaian hati kita. Nak buan 10 sifat mazmumah dan kita nak pakaikan hati kita dengan pakaian. Apa dia? Pakaian terpuji, iaitu sifat hati yang dimuliakan oleh Allah, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab yang ketiga, iaitu 10 sifat mahmudah. Baik, settle. Muka surat sebelah, muka surat 3. Dan ni doa, tuan-puan. Dan ni doa. Inilah antara ulama kita, selalu Tuan Guru saya sebut, inilah dia salah satu daripada peranan ataupun salah satu daripada tujuan kita belajar kitab-kitab turas, kitab-kitab para ulama yang berkat ni. Kitab-kitab yang berkat, penulisnya sangat berkat. Ada yang wali Allah. Jadi doa mereka ini mustajab. Maka kita bukan saja nak tupan ilmu, kata Tuan Guru, tapi kita nak tupan doa yang ada dalam kitab ini. Ini tengok kita punya betapa Tuan Guru kita ni, orang panggil ulama-ulama kita tu, betapa cakna dan halusnya. Halus dan caknanya kepada apa, tuan-puan? Kepada kitab. Jadi mereka nampak ni bukan saja nampak nak ilmu. Kita nampak kenapa belajar kitab? Nak ilmu semata-mata. Kadang-kadang kitab pun tak beli. Sebab apa setengah kitab tak beli? Kenapa tak beli kitab? Murah je kitab Jawi, tuan-puan. Kitab Jawi ni RM3 lebih je. Hari ni dah RM5 lebih lah. Masa saya belajar dulu, 15 tahun dulu, harga RM2.5 saja. Jadi dia kata alasan dia tak beli kitab, alasan tak pandai baca Jawi. Walahan tak pandai baca pun tak apalah, beli. Sebab apa? Sebab kitab ini berkat, manfaatnya berkat, benefitnya sangat awesome, sangat luar biasa. Jadi biarlah kita tak faham pun. Sebab buku-buku kadang-kadang kita tak berapa fasih bahasa Inggeris pun kita beli juga buku-buku bahasa Inggeris. Sebab apa? Sebab nampak kandungan tu bagus, konten dia tu bagus, kita beli juga. Begitulah juga kita, tuan-puan. Belilah kitab Jawi. Bukan nak kempen, tuan-puan, tapi nak beritahu real. Nak beritahu benda yang real. Baik. Settle. Ni doa dia, tuan-puan. Ni Tuan Guru saya sangat tekankan. Ni dia kata doa pakai amilah, doa-doa penulis ni. Berkat penulis kita ni. Dan Syekh Qadir ni berkat, tuan-puan. Abdul Syekh Qadir ni berkat, ilmu dia sangat berkat. Sebab apa? Sebab dibaca di seluruh kawasan, baca kitab dia ni. Dan akan Allah Ta'ala jua, kepada Allah sahaja. Hamba pohonkan, hamba minta, hamba berdoa. Tu. Kepada Allah jua hamba pohon. Jadi hamba minta. Minta apa? Bahawa memberi manfaat ia Allah dengan ini kitab. Dia minta supaya jadikan kitab dia ini, jadikan manfaat kitab dia ini. Manfaat apa? Manfaat dunia dan akhirat. Manfaat dunia, orang boleh buat amal. Orang boleh jadikan guide, panduan kepada orang untuk membetulkan amalan. Dan manfaat akhirat apa dia? Manfaat akhirat syurga. Bukan saja amalan, tapi ada pahala. Dan pahala itu Allah Ta'ala akan tukarkan dengan syurga. Tapi orang tasawuf, dia bukan buat amal kerana syurga, bukan buat amal kerana pahala, kerana redha Allah Ta'ala. Tapi Allah beri. Bukan maknanya kerana redha Allah ni Allah tak beri syurga, Allah tak beri pahala. Segala kebaikan lain akan dapat apabila dia niat semata-mata kerana Allah. Baik. Memberi manfaat, memberi kegunaan kepada dia. Manfaat kitab dia ini, dunia dan akhirat.
Manfaat untuk siapa? Bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya. Pembaca kitab ini, sama ada orang yang belajar ataupun orang yang belajar mengajar ataupun orang yang mutala'ah, orang yang muzakarah kitab dia, masuk juga dalam doa dia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkat doa tuan guru kita pun turut dapat manfaat daripada kitab dia ini. Dan bahawa doa yang kedua, apa permintaan dia seterusnya? Permintaan yang pertama, dia minta supaya jadikan kitab dia ini manfaat untuk diri dia dan juga manfaat untuk seluruh pembaca. Pembaca tu termasuklah orang belajar seperti kita, termasuklah orang mengajar dan termasuklah orang muzakarah. Baik, permintaan dia yang kedua. Dan yang Allah pada kata akan Allah Ta'ala jua hamba minta memberi manfaat. Allah pada kata manfaat. Dan bahawa dan akan Allah Ta'ala jua hamba minta apa? Bahawa menjadikan ia Allah Ta'ala akan dia akan kita ni jadi apa? Ini penting tuan-tuan. Ikhlas semata-mata menuntut keredaannya, keredaan Allah. Ini dia punya martabat dia paling tinggi. Kita dah sebut sebelum daripada ini tuan-tuan, martabat belajar ni ada 7. Jadi paling tinggi dia ialah semata-mata kerana Allah. Dia nak semata-mata kerana Allah. Nak tuntut reda Allah Subhanahu wa taala. Di ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas ni kita akan belajar juga tajuk ni. Dalam tajuk dia pun ada makna ikhlas, iaitu bersih hati, ataupun sunyi hati daripada segala dia punya ayat dia yang kata ikhlas ni apa? Ikhlas ni bersih hati ataupun suci hati daripada segala tujuan lain hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dipanggil ikhlas. Semata-mata kerana Allah, tidak ada tujuan lain. Bersih daripada tujuan lain, sunyi daripada kerana lain, sunyi daripada tujuan lain, hanya senya kerana Allah Taala. Tidak ada riya, tidak ada ujub. Bukanlah dia karena kita nak tunjuk kepada orang. Bukan nak masyhur supaya orang pakat baca semua, jadi masyhurlah nama dia. Tidak. Hanya semata-mata kerana apa? Kerana Allah. Kerana redha Allah. Nak Allah suka tulis, dia himpun ini. Dia himpun kitab ni supaya Allah Ta'ala redha. Biar habis. Jadi di sinilah yang kita akan belajar tuan-puan. Satu persatu perasaan-perasaan yang kita tak nak kena jaga. Ni payah nak kena jaga, kita kena tahu. Kalau tak tahu lagi bahaya. Dia tak tahu pun apa dia ujub, dia tak tahu. Takabur. Ujub ni benih. Takabur ni pokok. Apabila benih ada, dia akan timbul. Benih ini dia ujub. Kita akan belajar tu satu-satu. Minggu depan saya akan cerita sikit-sikit saja kerana dia ada pendahuluan. Dalam pendahuluan dia sebut takabur. Jadi daripada benih ujub ini dia tumbuhnya takabur. Dia tumbuhnya riya. Jadi riya dan takabur berasal ataupun tumbuh lahir daripada benih yang bernama ujub. Ini tepat ni lah yang kita payah nak kena lawan dia, nak kena lawan. Nak datang ikhlas betul-betul tu, nak kena lawan dia. Supaya kita boleh jaga ikhlas yang solid. Jadi takabur ni tuan-puan, riya, takabur ni dia akan menyerang setiap orang. Tak kiralah siapa pun. Jangan kata tok guru ni tak ada penyakit. Jangan. Tuan-puan, setiap orang dia akan menyerang. Cuma kita kena jaga. Kita kena jaga supaya apa? Supaya kita ini tak layan. Supaya kita bersih, tak layan pun. Nak dengki, cepat-cepat lawan. Nak takabur dengan orang, cepat-cepat lawan. Jadi kita kena faham takabur tu apa dia. Bukan makna tegur kesilapan orang, terus dihukumkan. Kita ini takabur. Nak tunjuk diri hebat. Nak suruh orang nampak diri hebat sebab tu tegur kesalahan orang. Itu tak masuk takabur. Tegur kesalahan orang tu wajib.
kena tegur. Sebab tu ada orang guna istilah, kalau kita tegur kesalahan orang, maka dia kata itu nak tunjuk bahawa dia alim. Tu tak kena. Tu tak kena. Jadi, kalau penyakit takabur ni tuan-puan, dia akan menhalam daripada naiknya maqam. Jangan harap kalau ada takabur, kalau ada riya, kalau ada ujub, tiga penyakit, tiga serangkai ni, dia akan menyebabkan maqam kita ini tak akan naik di sisi Allah Ta'ala. Walaupun hebat ilmu kita, amalan dia hebat, tapi takabur tetap ada dalam hati dia, riak tetap ada dalam hati dia, ujub tetap ada dalam hati dia, maka dia tak akan naik. Pernah saya cerita mungkin di tempat, saya tak pasti dengan tuan-puan ataupun tempat lain, bagaimana Tuan Guru saya cerita, ada seorang cerita salafus soleh. Guru dia ni hebatnya, guru dia boleh melahirkan ramai anak murid wali Allah. Wali Allah ni dia nak jadi wali Allah tuan-puan, nak jadi wali Allah, bukan mudah-mudah wali Allah ni. Nak jadi wali Allah ni tuan-puan, dia nak kena bersih. Jadi kita belajar modul untuk jadi wali Allah. Waktu payah. Sebab tu Tok Guru Haji Cik kata tuan-puan, Tuan Guru saya kata, kalaulah siapa belajar kitab penawar bagi hati, jangan pandang lekeh. Jangan pandang nampak rendah kitab ni. Tapi dia punya impak sangat besar. Tuan Guru cakap, dia kata kalau siapa yang belajar kitab penawar bagi hati dan beramal betul-betul dengan apa yang ada dalam kitab itu, dia boleh jadi wali Allah. Tak perlu belajar kitab Hikam Ibnu Athaillah. Maksudnya nak jadi wali Allah tu, nak bersih hati tu, tak perlu belajar kitab tinggi dulu. Itu yang nak ditekankan oleh Tuan Guru. Jangan kita kata, kan orang ini kan tuan dia bangga nak belajar kitab tinggi-tinggi. Penawar tak pernah khatam. Tiba-tiba kita tengok dia belajar kitab Hikam Ibnu Athaillah. Masuk bersama-sama tim, sama kawan-kawan dia yang dah level tinggi. Jangan ikut orang, kena ikut level sendiri. Level kita masih level penawar bagi hati, maka kita turun belajar penawar dulu. Jangan belajar hikam lagi tuan-tuan. Jangan belajar hikam, bahaya. Dia akan jadi perasan, syaitan akan kacau dia. Sebab dia tak lepas, dia tak kenal lagi hasab, dia tak kenal lagi ujub, dia tak tahu nak beza takabur dengan riak, dia tak boleh beza. Tiba-tiba dia naik belajar Hikam Ibnu Athaillah, maka syaitan akan cucuk, syaitan akan suntik dia dengan suntikan apa? Dengan jarum-jarum takabur. Dengan jarum ujub, perasaan dialah hebat, dialah alim, dialah hebat. Itu secara halus, syaitan akan menyelinap dalam hati dia secara halus tanpa dia sedar bahawa dia sedang ujub sekarang. Itu bahaya kalau kita tidak ada ilmu asas. Sebab itulah ada satu kisah yang Tuan Guru saya sebut, seorang tuan guru besar yang melahirkan muridnya daripada kalangan wali Allah. Murid dia hebat, makannya tinggi-tinggi. Ada makan yang murabba' fil hawa, murid dia. Murabba' fil hawa, yang boleh duduk di atas udara. Yang boleh sela di atas udara. Bukan macam Piramli, Zamzam, Lakazan tu duduk atas tika terbang. Ini tak bukan duduk atas tika terbang. Tak duduk atas tika pun. Bersela atas udara. Bersela dia murabba' fil hawa. Ada anak murid dia yang boleh terbang, tuan-tuan. Makan boleh terbang. Ada murid dia makam yang boleh lipat bumi. Pergi Mekah dalam 1/3 malam, 1/2 malam sahaja. Lepas Isyak. Kemudian balik sebelum subuh, dah pergi ziarah makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba boleh balik di rumah dia sebelum subuh. Itu makam lipat bumi. Murid dia. Tetapi tiba-tiba satu hari murid dia nak tengok apa tuan-tuan, nak tengok makan guru dia ni berada di makan mana. Dia pakat selam. Ini bahasa dia orang lah tuan-tuan, bukan bahasa kita. Bahasa dia orang ni, wali Allah, dia boleh kenal wali tinggi, dia boleh kenal yang bawah, tapi dia tak kenal yang atas. Dia tak boleh kenal yang atas. Tetapi wali yang lebih besar, dia boleh kenal wali yang lebih kecil. Lebih kecil itu dia boleh kenal yang level bawah dia. Yang besar dia tak boleh kenal. Jadi murid dia ini, dia kata dia tak nampak guru dia ini berada level mana. Dia kata guru kita ni, Masya Allah hebat dia punya makan. Sebab kita tak tahu dia berada di makan mana. Maka satu hari anak murid dia pakat, murid-murid dia hebat-hebat ini, murid guru ni, bukan guru. Murid guru ni pakat selam, pakat tengok dengan firasat dia,
mana kedudukan makan guru kita tapi tak bertemu. Selam-selam tak nampak makan guru dia. Di mana hebatnya guru dia ni? Selam-selam tak nampak. Selam-selam tak nampak. Dia kata, sebab mereka ni orang-orang hebat. Maksudnya orang makan-makan hebat. Bukan makan biasa. Makan murabban fil hawa. Ada yang boleh terbang. Ada yang boleh lipat bumi. Maknanya makan-makan hebat. Maqam tu standard tu. Bukan makan. Maqam. Standard. Tiba-tiba mereka nak tengok maqam guru mereka. Selam-selam tak nampak. Selam-selam tak nampak. Lalu mereka pakak. Dia kata, kita tak nampak guru kita berada di mana. Dia kata, apa kata kita bertemu dengan guru kita, kita pakak pergi bertemu dengan guru kita, kita tanya direct guru kita. Kita tanya direct guru kita ni duduk makan mana yang kita selam tak nampak ni. Lalu dia pun satu hari, dia pun pergilah bertemu dengan guru dia. Lalu dia tanya guru dia kata, wahai tuan guru, dia kata kami datang ni nak tanya. Ringkaslah cerita tuan-puan. Nak tanya, dia kata, kami pakak selam, tapi kami tak nampak makan tuan guru. Tinggi sangat makan tuan guru. Lalu tuan guru dia menangis. Tuan guru dia menangis. Kenapa tuan-puan? Kerana tuan guru dia ada ilmu, dia sedar. Orang ada ilmu ni penting tuan-puan. Kalau tak ada ilmu, dia tak kenal. Dia kata, aku ni, dia kata, sebab apa kamu selam tak nampak aku? Dia kata, kerana aku ni, dia kata, lebih rendah daripada tapak kaki engkau. Maqam ni, aku tak ada maqam. Lebih rendah daripada tapak kaki engkau. Maknanya aku ni hanyalah mengajar sahaja. Ribuan anak murid aku boleh jadi wali, tapi aku tak boleh jadi wali. Kenapa? Kerana ada satu penyakit sahaja yang ada pada tuan guru dia ini, yang boleh menghalang daripada tuan guru dia diangkat terus naik di sisi Allah Ta'ala. Satu penyakit. Apa dia penyakit tu tuan-tuan? Tuan guru dia cerita. Kerana penyakit ada dalam hati tuan guru dia, iaitu penyakit takabur. Sedikit saja takabur dah menghalang daripada Allah naikkan maqam di sisi Allah. Apatah takabur setiap hari, apatah duk riak setiap hari, apatah duk ujub setiap malam. Bangkit pukul 3 pagi, akulah hebat boleh bangkit pukul 3, orang lain semua tak bangkit lagi, duk tidur semua ni. Duk rasa ujub dengan bini dia, duk rasa ujub dengan jiran dia. Akulah tengok intai kiri intai kanan semua jiran pakat sunyi senyap sepi lagi, tak bangkit lagi pukul 3. Aku seorang, aku dulu, maknanya hari ni rasa perasaan menyelinap di tengah-tengah malam tuan-puan, di tengah pagi tu menyelinap halus dalam hati dia. Dia rasa dia baki awal daripada orang lain. Ini bahaya tuan-puan, ujub. Inilah penyakit ujub. Kalau takabur boleh menghalang daripada naik maqam, maka tuan guru dia cerita kepada anak murid dia. Lalu anak murid dia ini, tadi tuan guru menangis. Apabila anak murid dia ni cerita bahawa dia tak nampak selan makan tuan guru, maka tuan guru menangis. Lalu apabila tuan guru dia cerita, dia ni tak ada maqam, bahkan lebih rendah daripada semua kamu ni, aku hanya mengajar saja, aku hanya ada ilmu saja Allah Ta'ala bagi. Lalu murid ni apabila mendengar kata-kata tuan guru dia, murid pakat sedih, pakat menangis. Lalu murid ni pakat mesyuarat sama-sama anak murid. Dia kata macam ni, dia kata kita nak balas jasa guru kita yang mengajar kita sehingga kita boleh jadi wali Allah. Apa kata hari ni kita pakat doa dengan Allah, ya Allah, kamu angkatlah perasaan takabur yang ada dalam hati guru aku. Lalu semua anak murid dia yang hebat-hebat ni pakat doa kepada Allah tuan-puan ni. Tengok doa wali Allah. Apabila anak-anak murid tuan guru ni pakat doa supaya Allah angkat perasaan takabur yang ada dalam guru dia, Allah terima doa murid ini sehingga Allah terus mengangkat maqam tuan guru dia lebih tinggi daripada makan murid. Terus Allah Ta'ala angkat lebih tinggi daripada makan murid. Itulah dia tuan-puan sebagai pengajaran kepada kita pada malam ini, nak cerita bahawa sebagai motivasi kepada kita bahawa jangan kita layan perasaan takabur, jangan kita layan perasaan hasad, jangan kita layan perasaan riak, dan jangan kita layan perasaan ujub yang ada dalam diri kita. Dan insya-Allah apa dia ujub, apa dia riak, apa dia takabur, dan apa dia dengki,
kita akan belajar apabila masuk tajuk dia secara detail, dan insya-Allah minggu depan kita akan cerita secara ringkas dulu sebelum nak masuk tajuk lambat lagi. Jadi kita cerita ringkas dulu bagi kita tahu supaya kita berwaspada apa dia takabur secara ringkas, apa dia ujub secara ringkas, apa dia panggil apa tuan-puan, riak secara ringkas, apa dia dengki secara ringkas. 4 tu dulu yang penting tuan-puan secara ringkas. Insya-Allah kita belajar minggu depan. Baik, kita habiskan. Qala al-musannif rahimahullahu taala, yan menhimpun, yan ni sifat satu yang mahzuf. Dia mahzuf apa? Dia hazah apa? Dia hazahnya orang. Orang yang menhimpun. Siapa dia yang menulis ni? Yang menghimpun ni? Abdul Qadir Syekh. Jadi tuan guru Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Andunisi Al-Mandili Khawaidim talabatil ilmi Asy-Syarifi bil Haramil Makki. Apa dia? Khawaidim, yakni orang yang berkhidmat talabatil ilmi syarif, kepada penuntut ilmu yang mulia di Masjidil Haram yang dibangsakan kepada Mekah. Nah, tu Makki tu nama dia lah, bangsa kepada Mekah, oleh kerana dia duduk mengajar lama sana tuan-puan, dinisbahkan kepada tempat dia duduk Mekah. Jadi dia ni orang yang berkhidmat kepada penuntut ilmu. Ni tawaduk dia tuan-puan, tawaduk dia. Gelaran dia tak ada pun, dia buh gelaran apa di belakang tuan-puan, tak ada pun, depan pun tak ada profesor, tak ada madya, tak ada prof madya, tak ada prof saja pun tak ada. Walaupun alim dia, buh pula di belakang tu orang yang berkhidmat. Apa dia khidmat ni? Orang yang tolong, bantu penuntut ilmu. Makna apa? Makna dia ni khidmat kepada agama, mengajar. Dia bantu penuntut yang berhajat kepada ilmu. Penuntut ni apa tuan-puan? Penuntut ni orang yang mencari ilmu, orang yang berhajat pada ilmu. Sebab itulah konsep ilmu ni dia kena murid cari, kena murid berhajat. Bukan guru tu beria-ria nak beri, bukan. Kena murid tu dulu minta. Kena murid tu dulu beria-ia. Kena murid tu dulu bersusah payah nak cari ilmu. Itu adab dia. Ni. Jadi dia berkhidmat kepada siapa? Kepada talabatil ilmi. Orang yang berhajat kepada ilmu. Orang yang betul-betul nak ilmu. Orang yang betul nak mencari ilmu. Sanggup tinggal kapur nak cari ilmu dia. Tu orang itulah dia khidmat. Bukan orang yang duduk menyandar di dinding. Kita pergi mengajar, dia duduk tak dengar, tak dengar, duduk menyandar di dinding. Sebab apa? Dia nak tunggu sembahyang isyak. Sebab tu kita mengajar dia, buat dengar tak dengar aja. Jangan tanya kitab tuan-puan, pejam mata. Apabila bunyi azan, buka mata. Kenapa? Kerana dia pergi tu nak sembahyang isyak, bukan pergi nak mengaji. Bukan dia turun rumah dia, aku nak tuntut ilmu. Aku nak cari ilmu. Aku berhajat kepada ilmu tasawuf. Aku nak buang penyakit hati ni. Aku tak kenal lagi hasad. Aku tak kenal lagi dengki apa dia. Aku tak kenal lagi takabur apa. Aku duk takabur setiap hari. Sebab tu tak nak dengar orang mengajar. Duk rasa dia hebat. Tak nak dengar dia mengajar. Dia rasa dia lebih daripada orang duk mengajar depan tu. Ni semua ni tuan-tuan penyakit-penyakit hati yang dia sendiri tak tahu. Orang hak kita layan ni orang mana? Orang hak kita layan ni tuan-tuan, hak Tok Guru layan ni penuntut ilmu. Ataupun dia panggil muridun, murid. Kan orang Melayu pun panggil murid tuan-tuan. Murid tu apa? Murid. Orang yang berkeinginan. Orang yang inginkan. Orang yang nak kepada ilmu. Tu. Itulah dia dipanggil penuntut ilmu. Ada pun jemaah duduk masjid tu bukan semua penuntut ilmu. Sebab tu kadang-kadang bercampur. 2-3 orang duduk depan ni je nak mengaji. Orang duduk menyandar dinding, duduk pejam mata semua. Sebab apa? Tunggu isyak. Tu. Sebab tu Tok Guru saya ni dia strict tuan-tuan. Turun dia cik lagi, dia tak mengajar di luar. Dia mengajar di rumah. Sebab apa? Orang nak ilmu dia datang cari di rumah. Dia tak mengajar di surau, tak mengajar di masjid, tak. Dia tak mengajar. Siapa nak ilmu betul-betul, dia tahu orang yang datang rumah aku tu lah orang yang nak ilmu. Kita ni mencari lah ni tuan-tuan. Terpaksa lah. Zaman berubah. Baik. Mekah Al-Mukarramah. Dia tulis kitab ni di Mekah Al-Mukarramah pada tanggal 7 bulan Rejab tahun 1378 Hijriyah. 1378 Hijrah. Wallahu a'lam tuan-puan. InsyaAllah tuan-puan, kita akan belajar minggu depan masuk kitab, iaitu pendahuluan kitab. Mula minggu depan, pendahuluan kitab. Baik. Apa dia pendahuluan kitab ni? Akan belajar prinsip ilmu tasawuf. Apa tujuan belajar ilmu tasawuf? Apa dia proses dia? Dan apa manfaat dia?
dan target akhir dia apa. Semua dia ada dalam kitab tasawuf. Wallahu a'lam tuan-puan. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Terima kasih kepada tuan-puan yang meraihkan. Kita semua ni meraih saja, bukan nak belajar. Kita dah boleh semua dah. Cuma panggil nak meraihkan majlis ilmu, nak membesarkan majlis ilmu. Walaupun dah baca kitab tapi masih duduk dalam majlis ilmu. Kenapa? Nak meraihkan ilmu, nak membesarkan ilmu. Berkat tu tuan-puan, besarkan ilmu. Salah satu berkat ni iklan tuan-puan, iklan saja. Salah satu berkatnya orang yang membesarkan majlis ilmu tuan-puan, anak dia tak ada yang belajar ilmu agama. Tapi kalau Allah nak beri tanda berkat dia, Allah akan bangkitkan generasi dia. Mungkin Allah bangkitkan cucu dia, orang yang akan mempertahankan agama. Makna Allah bangkitkan cucu dia, orang yang mengaji agama, pertahan agama. Boleh jadi orang soleh, boleh jadi tok guru. Siapa tok guru dia ni? Cicit dia. Kenapa cicit boleh jadi tok guru ni? Kerana mungkin dulu datuk kita dulu pernah mentakzimkan ilmu. Bukan saja dia belajar, dia membesarkan ilmu. Besarkan ilmu ni tuan-puan, masya-Allah, sangat besar khasiat dia. Sebab tu tuan guru saya, salah seorang tuan guru saya, umur dia 80 lebih, tak meninggal lagi. Dia ni mengaji di Mekah 8 tahun. Balik pula mengaji dengan tuan guru di Pendan, Jiman di Pendan. Berapa belah tahun dia mengaji 12 tahun lebih kurang. Mengaji di Pendan 12 tahun. Dia balik, dia umur 80 lebih. Tuan-puan, masa tu 80 lebih. Sekarang ni saya tak ingat umur dia berapa. Tapi masih pergi lagi. Masih pergi di pondok tempat saya belajar tu, duduk di pondok, duduk dengar. Mengaji kitab Sulam Sibian, dengar. Kami panggil Pak Long kat dia. Saya mengaji dengan dia kitab Tauhid. Kata Pak Long, mari. Dia kata, aku ni nak duduk dalam majlis ilmu. Masya Allah, hebat amalan dia. Nak duduk dalam majlis ilmu, tuan-puan. Dia kata, aku mengaji tak tahu berapa kali dah kitab Muniatul Musalli, kitab Wisawul Afrah tu, kitab Misbahul Munir. Dia mengaji khatam dah. Tapi dia duduk juga dengar. Dia kata apa? Dia kata, aku nak duduk di dalam majlis ilmu. Masya Allah, hebat. Wallahu a'lam tuan. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur kita malam ini, surah Al-Aziz dan juga surah Al-Ihsan P11. Dan terima kasih kepada penaung kita ataupun pengurusi kita, Tuan Ustaz Al-Fadil, Ustaz Man kita dan seluruh jawatan kuasa, dan juga tidak dilupakan kepada teman-teman rakan-rakan, kawan-kawan yang meraihkan majlis kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi dalam kelas